Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kopi sanangan dan salam UMS Kampus Rahmah. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan syukuran dan juga terima kasih kepada Jabatan Perpustakaan kerana menjemput saya dalam siri ke-9 yang terakhir dalam Terjah Minda sempena dengan program Cintai Ilmu bagi tahun 2021 peringkat universiti dengan kerjasama Pusat Pengurusan Strategik dan Komunikasi Korporat PPSKK. Tahniah saya juga ucapkan kepada semua pembicara Terjah Minda siri yang pertama sehingga siri ke-8 di atas perkongsian ilmu secara santai yang pastinya telah memberikan banyak manfaat kepada semua yang mendengar, yang menonton, yang begitu juga setia mengikuti program ini, khususnya kepada semua warga universiti dan juga masyarakat di luar sana. Satu persoalan. Apakah saya seorang berilmu? Itulah topik secara santai yang saya nak kongsikan dengan saudara dan sekalian. Berilmukah aku? Berbicara tentang ilmu ini, kita imbas semula topik-topik yang telah dikongsikan oleh pensyarah atau pembicara yang sebelum ini, yang telah dilaksanakan setiap bulan bermula dari April, iaitu membaca Andai Ini Ramadan Terakhirku, Dari Negeri ke Wilayah, Teknik Kesedaran Minda untuk Pengurusan Tekanan, Kemerdekaan dalam Konteks Sabah, Misconception of Islamic Banking, Kenapa Nak Tanam Pisang, Sakitkan Aku. Dan semua topik yang dibicarakan ini berkisar mengenai ilmu yang memberikan lonjatan kepada sesuatu pengetahuan, pedoman, kemahiran, sejarah dan juga pengalaman serta panduan yang baru. Ini bermakna ilmu itu tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan kita sebenarnya. Saya juga suka bertanyakan, apakah sama di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa jawaban kita? Sudah tentu kita jawab, pastinya tidak sama, kan? Berkata peribahasa, bagai aur dengan tebing yang saling melengkapi antara satu sama lain. Tanpa ilmu, hidup kita ibarat layang-layang yang putus talinya, tiada hala tuju. Sebenarnya ilmu itu merupakan sesuatu yang begitu penting, yang menjadi pencetus kepada idea, yang membimbing kita, yang membawa kita ke arah tuju yang sebenar. Saya suka memetik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, dan dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dari Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, dan dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Jelas di sini bahawa ayat yang pertama yang diturunkan dalam Quran itu menitik beratkan pembacaan. Kenapa? Kerana membaca itu merupakan sumber yang penting untuk mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bagaikan pelita. Selalunya orang ibaratkan ilmu itu bagaikan pelita cahaya di malam yang gelap, memberikan cahaya untuk melihat sesuatu. Ilmu menjadi yang menuntun manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan ilmu juga manusia dapat mengetahui yang mana satu benar, yang mana satu salah. Sebab itulah soalan yang saya tanyakan tadi itu, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, merupakan persoalan yang ditimbulkan di dalam Quran. Allah tanya kepada kita. Apa jawaban kita? Sama tak orang berilmu dengan orang tak berilmu? Ini membuktikan bahawa ilmu itu terlalu penting. Yang membezakan manusia di antara satu manusia, di antara manusia dengan manusia lain ialah kerana ilmu. Ilmu membezakan dan ilmu meningkatkan status darjat seseorang. Jelaslah kita sekarang berada di menara ilmu, gedung ilmu. Kita kena appreciate, kita menghargai apa yang kedudukan kita hari ini supaya kita sentiasa
mencari ilmu dalam membimbing kehidupan kita. Ilmu merupakan satu elemen penting kehidupan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Untungnya generasi kini ialah kita boleh mendapat ilmu di hujung jari tanpa batasan. Tidak mengira waktu, siang ke malam, ataupun di mana kita berada. Sememangnya kita amat bertuah kerana pelbagai usaha telah dilakukan untuk membolehkan kita mendapat akses kepada sumber ilmu di mana sahaja. Sebagai contoh, Perpustakaan UMS telah menyediakan kemudahan OCLC, World Cat Discovery, yang diberi nama Library at UMS Discovery sejak 3 November 2020. Dan kemudahan ini membolehkan pengguna mengakses bahan dan sumber maklumat yang ada di perpustakaan UMS dan juga yang ada di perpustakaan seluruh dunia termasuk bahan open access secara online dan single sign only. Betapa mudah kemudahan yang disediakan untuk kita mencari bahan bacaan itu sendiri. Berkonsep kepada Google Search. Ini orang panggil haji Google lah. Penggunaannya lebih mudah, berkesan dan lebih mesra pengguna. Pelanggan boleh mengakses kandungan di mana-mana sahaja berada dan menggunakan desktop ataupun tablet ataupun telefon pintar masing-masing. Semudah itu. Dan untuk makluman, Perpustakaan UMS juga telah merupakan perpustakaan akademik kedua di Malaysia yang menggunakan World Cat Discovery dan keboleh capaian akses kepada koleksi bahan perpustakaan UMS melalui sistem ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keterlihatan UMS di mata dunia. Library at UMS Discovery mengandungi lebih daripada 8 juta bahan koleksi terbuka dalam bentuk teks penuh dan 2.85 bilion koleksi bahan pustakaan, 48 juta bahan digital dan 20 juta e-book. Tak larat kita nak baca sebenarnya. Koleksi yang berbagai ini mampu membantu memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan penerbitan dan juga khidmat masyarakat di UMS dalam mendapatkan maklumat yang lebih luas. Selain itu, dia juga dapat menyediakan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan. Ini yang kalau tak ada di dalam UMS, kita boleh dapat daripada perpustakaan yang lain. Dan juga perkhidmatan pembekalan dokumen PPD bagi bahan yang tidak terdapat dalam koleksi perpustakaan secara lebih efektif dan efisien. Datanglah ke kaunter ataupun berhubung mereka. Tak semestinya datang fizikal. Berhubung mereka. Saya pasti pegawai-pegawai di perpustakaan akan bantu kita. Dalam situasi dunia kita masih bergelut dengan ancaman pandemik COVID-19, suka atau tidak, mahu ataupun tidak, medium serta kaedah pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, pekerjaan dan aktiviti seharian kita terpaksa dilakukan secara online ataupun dalam talian. Pengoperasian dan juga penyampaian perkhidmatan yang dahulunya yang boleh ataupun yang mesti dilakukan secara bersemuka kini telah berubah kepada hybrid. Dan perubahan ini memaksa kita menjalani kehidupan mereka merupakan satu kelaziman baru atau norma baru itu sendiri. Walaupun demikian, perkara ini tidak membataskan kecanduan kita kepada ilmu, keinginan kita untuk mencari ilmu. Malahan telah mencetuskan anjakan paradigma untuk kita menimba ilmu dalam apa jua situasi dan di mana sahaja kita berada. Dan tidak ada alasan bahawa kita tidak dapat mencari bahan yang kita perlukan. Selaras dengan matlamat kerajaan di mana kita ingin mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berilmu menjelang tahun 2030. Saudara-saudara sekalian, apakah ciri-ciri orang berilmu? Ini dia soalan nak tanya. Apa ciri-ciri orang berilmu? Apakah orang berilmu itu sombong? Apakah orang yang berilmu itu bongkak? Apakah orang yang berilmu itu mempunyai hidung yang tinggi? Ini persoalan dia. Sebenarnya apa ciri-ciri ya? Orang yang berilmu itu adalah orang yang tawaduk, ya. yang mana dia sentiasa mendengar dan juga menerima pendapat orang lain. Is a humble person. Sebab dia tahu bahawa selagi dia mencari ilmu, selagi itulah ia banyak benda yang tak tahu. Sebab kita tahu hakikat kita. Kita tidak perfect. Kita tidak tahu semua. Kita tidak perlu ego dengan ilmu yang sedikit dan sombong dengan makhluk yang lain.
dengan tidak mendengar dan juga menerima pendapat orang lain. Belum tentu pendapat kita itu yang betul. Tidak tentu orang lain itu salah. Ciri kedua, tidak dengki dan iri hati kepada orang yang lebih berilmu. Sepatutnya kita redha. Kita tidak marah, dengki kepada orang yang lebih berilmu. Dia lebih berilmu dengan aku. Tak payahlah aku share apa-apa pun. Dia dah pandai dah. Tidak. Hakikatnya, walaupun kita pandai, banyak benda kita tak tahu. Satu lagi ciri, tidak memandang rendah terhadap pengetahuan orang lain. Sebab itu saya kata tadi, jangan ego dengan ilmu yang kita ada. Dan tidak meletakkan harga ilmu yang kita miliki. Kalau boleh kita manfaatkan ilmu itu kepada sejagat. Kepada semua. Kerana ilmu adalah milik Allah dan dia patutnya dikembalikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa giat kita belajar. Sentiasa ingin belajar. Satu lagi ciri ialah sentiasa ingin belajar. Dan kita berdoa semoga apa yang kita baca itu memberikan manfaat, bukan mendatangkan dosa kepada kita. Satu lagi ciri ialah selalu berfikir masa depan dengan lebih baik. Kerana ilmu itu sepatutnya memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yang dapat menambah baik keadaan sekarang. Dan juga sentiasa mempunyai idea dan pemikiran yang matang dan cemerlang. Antara ciri yang lain ialah sentiasa terbuka, open-minded. Hati yang terbuka dan berfikiran positif. Bersangka baik. Jangan sangka orang buruk-buruk saja. Itu tidak ada akhlak dari segi ilmu itu sendiri. Dan setiap satu ilmu itu juga mempunyai disiplinnya yang tersendiri. Sentiasa menghargai waktu. Menyukai sesuatu perkara yang baru. Itu antara ciri-ciri yang telah pun saya sebutkan. Ada lagi persoalan. Bagaimana mau menjadi seorang yang berilmu? Sudah tentu kita nak menjadi seorang yang berilmu. Kita nak menjadi seorang yang berilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang memberi manfaat kepada semua makhluk. Dan ini antara ciri-ciri amal jariah yang boleh kita laksanakan, iaitu ilmu yang bermanfaat apabila kita tidak ada nanti. Ya, bagaimana soalan dia? Bagaimana kita mau menjadi seorang yang berilmu? Pertamanya, hendaklah kita sentiasa mempersiapkan diri untuk menerima ilmu baru. Ilmu itu sentiasa berkembang. Dia tidak kaku. Mananya ada ilmu yang mana dulu 20 tahun mungkin valid, mungkin sah lagi. Tetapi hari ini setelah 20 tahun kemudian, dah tidak betul dah. Sebab dah ada ilmu baru yang membatalkan ilmu yang lama. Fokus dan tumpukan sepenuh perhatian ketika mencari ilmu. Dan menuntut ilmu mesti dengan niat yang ikhlas dan betul. Sebab ilmu itu kita guna untuk kebaikan, bukan untuk kerosakan. Contohnya, ilmu kita membuat bom. Ini cerita membuat bom pula. Jangan kita meletup pula tempat lain. Membuat bom tu memang bagus sekiranya ianya untuk kegunaan yang baik. Membuat senapang pun, kita nak tembak apa? Tembak binatang yang ganas, contohnya. Tetapi kalau digunakan untuk tembak kawan kita yang kita geram, itu tidak betul. Itu satu kesalahan besar. Itu kesalahan membunuh namanya. Satu lagi, sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Sebenarnya, ilmu itu mempunyai tingkatan satu tahap ke satu tahap. Mungkin kita sudah belajar, kita rasa kita dah cukup banyak dah. Lepas tu kita angkuh dengan ilmu yang kita sokol, kita ada sedikit itu. Lepas tu sombong dengan manusia. Akhirnya kita tidak menjadi seorang yang baik. Akhlak tak ada. Akhlak tak ada terhadap ilmu. Hendaklah kita bercita-cita tinggi, adab, seperti yang saya sebut tadi, adab dan etika yang baik dalam menuntut ilmu. Hormatilah ilmu yang kita pelajari. Dan sudah tentu, apabila kita mempunyai ilmu, kongsilah ilmu itu untuk manfaat orang lain, tidak kedekut ilmu. Satu lagi persoalan. Apakah tujuan kita menjadi seorang yang berilmu? Buat apa kita nak jadi seorang berilmu ni?
Sudah tentu kita nak sampaikan dan berkongsi ilmu dengan orang lain. Ataupun kita menghasilkan perkara baru. Kita mencipta ilmu baru untuk membuat sesuatu yang baru. Khususnya dalam membuat penyelidikan contohnya. Ilmu baru juga membaiki diri kita. Dalam kaedah kita membuat sesuatu perkara. Contohnya, kita nak buat sesuatu benda, sudah tentu ilmu yang ada terbatas, kita ada terbatas untuk membuat sesuatu dalam keadaan tertentu. Tetapi kalau kita ingin menambah baik, sudah tentu kita mesti belajar benda baru. Kalau kita tak belajar benda baru, produk yang kita hasilkan tetap akan sama dan tidak ada perubahan. Sedangkan permintaan di luar sana memerlukan kreativiti dan inovatif kita untuk menjadikan alat itu atau bahan itu menjadi lebih baik dari masa ke semasa. Contohnya lah, kalau kereta zaman 50-an dengan kereta zaman sekarang ini, apa bezanya? Cita rasa sudah berubah sekarang. Orang sudah tidak nak kepada reka bentuk kereta 50-an. Hari ini, more dynamic, mempunyai reka bentuk yang futuristik. Begitu. Sebab itulah kenalah memenuhi permintaan pada masa ini dan masa depan. Juga kesinambungan kepada generasi yang akan datang. Ilmu itu. Dari segi penjelasan ringkas yang telah saya kongsikan tadi, sedikit sebanyak, saya rasa dapat membantu kita mengenal dan seterusnya menyoal diri kita. Apakah saya ni, berilmukah aku? Hanya diri kita yang boleh menjawab soalan ini secara jujur, secara ikhlas. Yang mana kita sebenarnya lebih arif mengenali diri sejauh manakah pencarian dan penggalian ilmu yang telah pun kita lakukan. Para tokoh Islam mengatakan orang yang pandai adalah orang yang menyadari dirinya orang yang bodoh. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang menyangka dirinya pandai. So janganlah kita menganggap kita ini adalah seorang yang terlalu pandai. Maknanya bahawa kita hendaklah mencari ilmu. Persoalan berilmukah aku sebenarnya amat penting dalam satu peringatan kepada kita semua supaya sentiasa kita menimba ilmu. Cari ilmu. Cari ilmu baru, membaca, menelaah, berbincang, diskusi dengan kawan-kawan, dengan para ilmuwan. Kerana amalan ini merupakan satu proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. Belajarlah kamu sehinggalah ke liang lahat, ke arah pembentukan masyarakat yang intelektual, yang seimbang rohani dan jasmani, serta emosi kita. Akhir kata dari saya, tuntutlah ilmu sebanyak mana ilmu yang ada selagi terdaya. Tetapi ilmu itu mesti yang baik-baik. Ilmu baik-baik ini untuk kebaikan manusia dan juga makhluk. Carilah ilmu selagi terdaya sebagai panduan untuk mendapatkan kejayaan, keselamatan, kebaikan dan kesejahteraan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Semakin kita berilmu, semakin darjat kita tinggi. Semakin tinggi darjat kita, dan ini akan menjamin agar kita tidak ketinggalan dalam arus kemajuan dan pembangunan global. Sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang telah pun bersama saya pada kali ini dan juga meluangkan masa mengikuti perkongsian terjah minda pada hari ini dan setiap siri yang telah lalu sepanjang siri 1 hingga siri 8 sepanjang tahun ini. Syabas dan tahniah kepada Jabatan Perpustakaan dengan kerjasama Pusat Pengurusan Strategik dan Komunikasi Korporat PPSKK, terutamanya semua jawatankuasa pelaksana yang telah berusaha bertungkus lumus memastikan pelaksanaan aktiviti terjah minda sempena dengan program Cintai Ilmu 2021 terlaksana dengan jayanya. Ingatlah, ilmu itu mestilah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu merupakan amal jariah kita apabila kita tidak ada di dunia ini lagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menutup siri terjah minda sempena dengan program Cintai Ilmu tahun 2021 Universiti Malaysia Sabah. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.